Baik, tu dia. Saya dah nampak dah kelibat Al-Fadil Dr. Rozaimi Ramli kita pada hari ini. Jap, saya jemput dia masuk dalam stream. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sihat Doktor ya hari ni? Alhamdulillah. Sorry lambat sikit. Alhamdulillah. Tak apa. Tak ada masalah Doktor. Okey. Kalau tak ada apa-apa, kita mulakan dulu Doktor. Saya buat intro sikit. Lepas tu nanti saya akan serahkan pada Al-Fadil Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang saya muliakan Fadil Dr. Ustaz Rozaimi Ramli, yang merupakan ketua Jabatan Pendidikan Islam di UPSI ya Doktor ya? Ya. Dan beliau merupakan penceramah ataupun penyampai kuliah hadis online kita pada hari ini yang bertajuk Ibrah Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bandar Taif. Terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton-penonton yang mengikuti FB Live kita pada hari ini melalui FB Live Bukit Negeri Perak. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Dan saya mohon kepada semua untuk kita kongsikan, share link yang telah pun saya kepilkan di ruangan komen untuk tuan-tuan dan puan-puan kita sama-sama memanjang-manjangkan manfaat kita pada hari ini insya-Allah. Dan seperti mana tajuk kita pada hari ini, Ibrah Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bandar Taif. Dan saya Ustaz ingin berkongsi juga, tadi saya dah kongsi dengan rakan-rakan, saya adalah merupakan salah seorang yang bertuah untuk sampai ke bumi Taif. Alhamdulillah, memang cantik tempatnya dan tentunya Ustaz pada hari ini dapat mengupas dengan lebih lanjut apakah keistimewaan Bandar Taif ini yang merupakan salah satu tempat yang Rasulullah bawa dakwah dia di Bandar Taif di awal-awal beliau semasa menjadi Rasulullah. Dan tanpa membuang masa lagi, tuan-tuan dan puan-puan, saya serahkan majlis kita pada hari ini kepada Al-Fadil Dr. Ustaz Rozaimi Ramli. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Terima kasih kepada Haji Nazri selaku pengurusi majlis pada hari ini, kepada pengurusan Telekom Malaysia di Perak, staf-staf dan semua yang mengikuti kuliah pada tengah hari ini. Alhamdulillah, pertamanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita berkesempatan untuk bersama-sama di dalam majlis di atas talian ini untuk kita isi masa kita untuk kita mendengar sedikit pengisian berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Telekom Cawangan Negeri Perak kerana sudi untuk bersama dengan saya pada tengah hari ini. Pertama saya nak ucap maaf juga sebab saya agak sedikit terlewat. Tadi ada tetamu dan ada masalah gangguan internet juga di pejabat tak begitu kuat. Jadi saya terpaksa balik rumah lah untuk kita online supaya line tu lebih stabil. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya nak bawakan tuan-tuan dan puan-puan sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi Uhud قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت
fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi falam astafiq illa wa ana biqarni tha'alib farafa'tu ra'si fa idza ana bisahabatin qad adallatni fanadhartu fiha fa idza fiha jibril fanadani wa qala inna allaha qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu alayk wa qad ba'atha ilayka malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim fanadani malakul jibal fasallama alayya wa qala ya Muhammad faqala dhalika fima syi't in syi'ta an utbiq alayhim al-akhshabain faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bal arju an yakhruja min aslabihim man ya'budullaha wahdah wa la yushriku bihi syai'a. Ni hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha satu hari dia bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tanya pada Nabi. Aisyah kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal laqita yawman ashadda min yaumi Uhud? Ya Rasulullah, pernah tak engkau menemui, pernah tak sepanjang hidup engkau menemui satu hari yang lebih berat tanggungannya, yang lebih berat penderitaannya berbanding daripada hari Uhud? Hari Uhud ni tuan-tuan, kita tahu hari di mana Allah Azza wa Jal mentakdirkan Nabi dan para sahabat tewas di tangan kufar Quraisy. Walaupun setahun sebelum itu, pada 17 Ramadan, kita semua tahu Allah Ta'ala takdirkan orang Islam yang mana dengan kelengkapan yang begitu minima, dengan bilangan yang sedikit, hampir kurang 3 kali ganda daripada bilangan orang-orang Quraisy yang berada di Badar pada ketika itu, Allah Ta'ala takdirkan mereka memenangi peperangan itu. Kenapa saya kata bilangannya kurang dan kelengkapannya sangat minima? Kerana kita semua tahu dalam peperangan Badar, Nabi SAW pada peringkat awal tidak mengajak sahabat ni untuk pergi perang. Sebaliknya, apabila Nabi mendengar ada rombongan yang diketuai oleh Abu Sufyan yang belum Islam lagi pada ketika itu, Abu Sufyan ni dia masuk Islam akhirnya. Tapi pada waktu tu Abu Sufyan ni belum Islam lagi. Nabi bila dengar ada satu rombongan, bukan rombongan tentera, tetapi rombongan perniagaan yang balik daripada Syam nak balik ke Mekah melalui kawasan yang berdekatan dengan Madinah. Jadi hadirin hadirat sekalian, kalau kita tengok dalam peta, pergi tengok peta Arab Saudi sekarang ni, Mekah ni dia berada paling selatan, Syam berada di utara, Madinah berada di pertengahan. Orang-orang Mekah kalau nak pergi ke Syam, nak berniaga, dia mesti melalui satu kawasan yang hampir dengan Madinah. Tak boleh lari. Kerana itulah laluannya. Jadi, kenapa berniaga kat Syam? Kerana Syam ni kawasan yang dikuasai oleh Rom pada masa tu. Jadi dia punya pasar dia besar, tempat pertemuan banyak pedagang di kawasan itulah. Jadi nak niaga, orang-orang Quraisy ni pergi ke Syam. Jadi Abu Sufyan ni bila balik bawa harta yang banyak, Nabi SAW memberi cadangan kepada para sahabat. Siapa-siapa yang nak ambil kekayaan ni, kekayaan Abu Sufyan ni, kita boleh ambil. Macam mana Nabi nak rampai harta orang pula kan? Sebahagian ulama sirah mengatakan Nabi ambil itu, Nabi arahkan ataupun Nabi cadang untuk ambil itu sebab orang-orang Quraisy mereka curi harta orang Islam yang ditinggalkan apabila orang Islam pergi ke Madinah.
Sebab orang Islam pergi ke Madinah ni bukan semua pergi macam terang-terangan. Ada yang pergi sembunyi-sembunyi sebab takut. Zaman tu zaman orang Islam kena lanyak. Jadi bawa harta tu sekadar untuk melepaskan diri saja. Jadi keadaan di mana harta-harta ditinggalkan di Mekah ni orang Quraisy ambil. Jadi Nabi minta supaya diambil ganti. Itu pertama. Yang kedua, kerana orang Quraisy ni memang musuhi orang Islam. Dia orang memang lanyak orang Islam. Sebab itu orang Islam diperintahkan untuk hijrah ke Madinah supaya boleh menegakkan agama. Ya. Jadi bila mereka menzahirkan pemusuhan, bila mereka menyeksa orang Islam, maka dalam keadaan tu tidak menjadi salah untuk kita mengambil harta, kerana pada masa tu orang kafir Quraisy ni telah menjadi kafir harbi. Kafir harbi ni darah dia halal dan harta dia halal. Siapa nak claim dia ni kafir harbi ke tidak, bukan tugas kita lah, pemerintah lah. Itu pemerintah punya kerja, kerana pemerintah punya hak nak pergi jihad ke tak. Satgi kita tuduh orang tu harbi, orang ni harbi, tumpah darah pula kita tak mahu. Satgi jangan pergi tumpah ke mana-mana orang yang bukan Islam dalam negara kita, dia orang ni kafir muwatin. Mereka zimmi lah lebih kurang. Mereka bukan harbi. Okey? Baik. Jadi bila mereka ni, sebahagian pada sahabat berminat, sebahagian tak berminat. 300 orang, 300 lebih. Ada kita kata 313, ada kata 319. Imam Bukhari kata 300 belah-belah lah. Kerana apa? Kerana zaman tu dia perawi-perawi tengok berdasarkan kepada anggaran. 300 lebih ni kan. Ada yang kira sungguh mungkin, ada yang kira spy sekali, ada yang tak kira. Jadi sebab tu berlaku perbezaan bilangan tu. Tapi yang penting bukan bilangan tu. Yang pentingnya 3 kali ganda orang Quraisy lebih. Jadi Abu Sufyan ni dia dapat tahu. Dia dapat tahu benda ni, dia pun alih jalan. Dia keluar daripada jalan biasa, dia melalui kawasan tepi pantai. Dia berjaya membebaskan diri daripada serangan para sahabat yang ada di Madinah pada waktu tu. Dia hantar wakil yang ada dengan dia, dia kata pergi minta bantuan daripada Quraisy. Jadi Quraisy pun bila dapat tahu Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat nak pergi rampas kekayaan mereka, mereka pun keluar dengan 1000 orang. Kelengkapan senjata yang lengkap. Keluar berperang. Tapi dengan takdir Allah, orang Islam menang dalam perang ni. Abu Sufyan tak puas hati. Maka dia ajak untuk repeat. Dia repeat lah. Dia kata kita repeat tahun depan. Maka pada bulan Syawal, tahun berikutnya berlaku peperangan Uhud. Dalam perang Uhud ni kita semua tahulah. Nabi dah buat satu persiapan yang sangat rapi. Nabi kata kepada pemanah, dia dekat Uhud ni dia ada 2 bukit. Satu bukit Uhud yang besar, satu lagi ada satu bukit kecil. Bukit kecil tu dia berada kawasan depan sikit daripada tepi dan depan sikit daripada bukit Uhud. Jadi Nabi arahkan beberapa orang pemanah untuk berada di kawasan tu supaya menjaga kawasan belakang tentera Islam supaya tak dimasuki oleh orang musyrikin. Supaya mereka berperang dalam keadaan mereka hanya ada serangan di depan. Tidak masuk ke belakang. Siapa-siapa di kalangan Quraisy nak masuk ke belakang, pemanah akan panah dulu. So ini satu strategi yang bijak daripada Nabi SAW. Dengan takdir Allah, ya, golongan sebahagian besar daripada orang yang memanah, yang dengar pesanan Nabi tu, mereka akhirnya terleka disebabkan mereka merasakan orang-orang Quraisy telah pun tewas dan mereka ingin untuk melihat harta rampasan perang yang ada di bawah di medan pada masa tu. Mungkin ada di kalangan kita yang pelik, macam mana pula boleh ada harta tengah-tengah pada masa ni? Sebab memang zaman dulu tuan-tuan dan puan-puan, orang perang bawa harta. Sebab apa bawa harta? Dia jadi satu motivasi. Motivasi supaya tentera tak lari. Jadi dia tengok harta. Kalau aku lari, aku tak dapat harta ni. Dan bila sahabat tengok orang Quraisy dah lari bergelimpangan, dah kalah, orang Islam menang, jadi dia orang pun turun. Dia orang lupa pesan Nabi, apa pun yang berlaku jangan turun. Sebahagian daripada mereka turun. Ada yang tinggal tapi tak ramai. Khalid bin Al-Walid yang pada masa tu belum Islam lagi. Khalid tengok bukit tu dah hampir kosong. Dan dia pusing balik menggunakan kuda dia yang pantas. Pusing bukit tu, serangan berlaku daripada belakang dan serangan berlaku daripada depan, maka cedera. Ramai di kalangan sahabat yang gugur syahid. 70 orang gugur syahid. Siapa yang gugur? Hamzah gugur. Mus'ab gugur.
Hanzalah gugur. Abdullah Al-Ansari, ayah kepada Jabir, gugur. Syahid. Ramai di kalangan sahabat yang rapat dengan Nabi SAW gugur. Gugur di medan Uhud, menjadi syuhada. Antara yang terkenal yang saya sebut tadi lah. Mereka ini orang yang terkenal. Bapa saudara Nabi yang bernama Hamzah tu pun Nabi ingat sampai ke sudah. Dan Nabi sendiri cedera. 2 biji daripada besi yang menutup kepala Nabi. Zaman dulu ni dia dipanggil satu benda yang dipanggil mirfar. Mirfar ni, tuan-tuan dan puan-puan, jaring menutup kepala dan tengkuk. Kalau pergi perang, Nabi akan pakai benda tu. Supaya nak menghalang pedang untuk datang pangkas tengkuk. Jadi ada besi benda tu. Dan besi tu menutup kawasan pipi dan juga tengkuk. 2 biji. Dia diperbuat daripada besi yang kecil bulat-bulat tu. 2 biji daripada benda tu masuk dalam pipi Nabi. Jadi Nabi luka. Gigi Nabi cedera, patah. Maka para sahabat melindungi Nabi. Talhah masa tu memang menjadikan dada dia dan tangan dia untuk melindungi jasad Nabi. Sebab itu orang tanya Abu Bakar, apa yang kau ingat tentang hari Uhud? Dia kata al-yaum yaumu Talhah. Pada hari itu adalah hari Talhah beraksi. Yang mana tangan dia cedera ketika mana menyelamatkan Nabi SAW. Mana-mana senjata nak pergi kat Nabi, dia akan tangkap dengan tangan dia. Ni Talhah. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah juga beraksi pada hari itu. Giginya cedera, gugur kerana nak menyelamatkan Nabi SAW. Hari Uhud merupakan hari yang berat. Hari Uhud merupakan hari di mana Allah menguji Nabi dan para sahabat. Hilang 70 orang manusia yang terbaik yang ada di Madinah pada masa itu. Sebab tu Aisyah tanya soalan tu. Aisyah kata, ya Rasulullah, hal laqita yauman asyadda min yaumi Uhud? Adakah kau pernah bertemu satu hari yang lebih dahsyat penderitaannya berbanding hari Uhud? Kerana Aisyah tahu hari Uhud merupakan hari yang bebanan, yang berat bagi Nabi SAW. Jadi soalan Aisyah tu kena pada tempat. Sebab Aisyah sendiri melihat bagaimana penderitaan yang berlaku pada hari Uhud. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi jawab. Bila soalan Aisyah tu tanya macam tu, Aisyah nak tahu sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang ketua yang menggerakkan urusan dakwah pada hari itu. Nabi kata, laqad laqitu min qaumiki ma laqit wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Kata Nabi, sesungguhnya aku telah banyak bertemu. Aku berpengalaman bertemu dengan hari bersama dengan kaummu wahai Aisyah. Banyak pengalaman aku bertembung dengan mereka. Banyak yang aku temui, yang aku terima daripada kaum kau wahai Aisyah, ni Quraisy. Wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Dan tetapi hari yang paling dahsyat yang aku terima daripada mereka, yakni daripada Arab. Daripada kaum wahai Aisyah, daripada Quraisy dan selain daripada Quraisy lah, Arab lah, ialah hari Aqabah. Apa itu hari Aqabah? Hari Aqabah ni merupakan hari di mana kata Nabi, iz aradtu nafsi ala ibni Yalil bin Abdi Kulal. Ketika mana hari aku menawarkan diriku kepada seorang Arab yang bernama Ibnu Yalail Ibnu Abdi Kulal. Siapa dia ni? Para ulama berbeza pendapat tentang Aqabah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Sebahagian ulama yang mensyarahkan hadis ni, mereka kata Aqabah ni adalah hari di mana Nabi SAW duduk dekat Aqabah, dekat Mina. Siapa yang buat haji, dia tahulah, Haji Nazri tahu, dia pernah duduk kat Mina kan. Kita kena duduk Mina melontar lepas daripada wukuf. Betul kan? Di sana ada kawasan yang dipanggil sebagai Aqabah. Sebab tu kita panggil Jamratul Aqabah. Kerana kawasan tu dipanggil Aqabah. Ada yang kata dekat situ. Sebab
sebelum daripada hijrah, Nabi memang berdiri di situ memberikan ataupun menyampaikan dakwah kepada orang Arab yang berhimpun dekat situ. Dikatakan orang Arab ni setiap tahun bila waktu haji sampai, mereka akan buat haji, tapi haji jahiliah lah. Kerana haji ni kan zaman Nabi Ibrahim. Jadi apabila masuk zaman kemudian ni mereka tetap buat. Tetapi mereka buat dalam keadaan mereka telah mengubah ajaran Nabi Ibrahim yang sebenar. Tapi Nabi duduk di situ dan Nabi memberikan dakwahnya. Sebab itu golongan pendakwah ni saya kena ingatkan diri saya dan juga sahabat-sahabat semua. Kadang-kadang ada juga orang yang tak selesa bila dia panggil saya. Dia kata, "Ustaz, kami minta maaf." Sebab baru ni pun ada juga kan. Dia kata, "Ustaz, kami minta maaf. Kita buat ceramah tak ramai pula orang online." Kan? Kita buat live tak ramai pula orang yang datang. Saya kata, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian dan juga golongan ustaz-ustaz ni kan. Kita bila ceramah ni, kita jangan fikir berapa orang datang. Kerana apa? Kerana Nabi SAW sewaktu berada di Mina menyampaikan dakwah, peringkat awal tak ada siapa dengar. Tak ramai pun dengar. Sebab itu saya pegang pesan guru saya belajar di Jordan dulu. Saya ada guru nama Syekh Abdul Malik bin Abdul Rahman As-Sa'di, seorang ulama daripada Iraq. Dia sekarang ni duduk di Jordan lah, jadi pensyarah di Jordan. Dia ni bekas mufti Iraq di zaman Saddam. Hebat, orang dia hebat, masya-Allah. 4 mazhab dalam kepala dia. Kami pernah panggil dia untuk berkuliah di rumah budak Malaysia. Asalnya kami nak pergi rumah dia, dia kata tak payahlah saya pergi. Sebab saya ada kereta. Rumah dia jauh sikit daripada penempatan pelajar-pelajar Melayu. Dia datang ke tempat kami, datang ke Dewan Persatuan. Pada peringkat awal ramai lah. Kan? Nak belajar, nak talaki, fiqh Syafi'i masa tu. Jadi bila mula-mula ramai, makin lama makin kurang, biasalah kan. Kita punya semangat tu kadang-kadang mula-mula tu ramai. Lepas tu bila mungkin dengar Syekh cakap, Syekh syarah dalam bahasa Arab dia tak faham, makin lama makin kurang. Lah kali dia datang adalah 3-4 orang. Kami pun lama-lama rasa macam, alamak Syekh, 3-4 orang ni rasa macam salah nak suruh dia datang, buang masa dia, tapi nak ajar 3-4 orang. Tapi dia sebut satu benda, dia kata, saya ni kalau saya datang ada 2-3 orang pun saya ajar. Kalau seorang nak belajar pun saya ajar. Sebab apa? Sebab ada orang nak belajar. Kenapa kita nak zalimkan satu orang yang nak belajar dengan yang 3-4 orang yang tak datang, 10 orang yang tak datang? Yang tak datang biarlah tak datang. Kan? Jadi sebab itu saya tak ada masalah. Kalau yang datang tu seorang pun dia betul-betul nak belajar, kita ajarlah, kan? Kita ceramah dia kalau dia nak dengar. Kalau Haji Nazri seorang je dalam live ni, dia nak dengar betul. Saya kata okey lah. Tapi kalau dia kata saya pun sebenarnya sebab orang suruh buat live, kalau saya pun tak nak dengar, kita berhentilah sebab tak nak dengar. Dan Nabi SAW itu semangat dia. Tak ada siapa dengar pada peringkat awal. Bahkan diganggu oleh Abu Lahab. Nabi meneruskan. Sebahagian ulama mengatakan seperti Al-Qastallani. Dia kata Aqabah ni itulah dekat Mekah. Nabi kata itulah hari yang paling berat. Waktu orang tak nak dengar Nabi. Tapi sebahagian ulama yang lain dia kata bukan Aqabah tu. Tetapi Aqabah yang berada di Taif, satu tempat yang berada di Taif. Dan ini bagi saya lah, pendapat yang ni nampak macam lebih tepat. Bukan Aqabah dekat Mekah tu, tetapi Aqabah dekat Taif. Sebab apa? Sebab Nabi kata, aku menawarkan diriku kepada seorang Arab, pemimpin Arab yang bernama Ibn Yalail bin Abdi Kulal. Itu adalah pemimpin Taif. Nabi SAW apabila terima wahyu dekat Gua Hira, turun wahyu dekat Nabi, Nabi pergi bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Khadijah lagi bawa Nabi. Kita tahulah kisah tu kan. Nabi terima wahyu dekat Gua Hira. Aisyah sebut dalam hadis Bukhari. Aisyah kata, awwaluma budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihatu fin naum. Perkara pertama yang Allah mulakan kepada Nabi dari sudut wahyu ni, sebelum bertemu dengan Jibril, Allah bagi Nabi ni mimpi yang baik dalam tidur. Wa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subh.
Dan Nabi tidak melihat mana-mana mimpi, melainkan mimpi itu datang seperti cahaya pagi, jelas mimpi itu pada Nabi. Thumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian Nabi diberikan rasa suka untuk bersendiri. Fakana yakhlu bi ghari Hira. Dan Nabi bersendiri di dalam gua Hira. Nabi duduk kat gua Hira. Fayatahannathu fihi. Nabi beribadat di sana. Ibadat macam mana? Ibadat menggunakan ibadat cara Nabi Ibrahim. Sebab Nabi kita tak pernah terlibat dengan syirik. Nabi kita tak terlibat dengan syirik. So Nabi beribadat menggunakan Nabi Ibrahim. Hatta ja'ahul haq. Sehingga datang kepada Nabi kebenaran. Faja'ahul malak. Kata Aisyah. Datang kepada Nabi itu malaikat. Malaikat Jibril pun peluk Nabi 3 kali, lepas tu lepas. Bagi iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi pun tak tahu apa benda yang datang dekat dia. Sebab Jibril datang, dia tak perkenalkan diri. Dalam hadis tu, Jibril datang tak perkenalkan diri. Dia tak kata, Muhammad, saya Jibril, malaikat yang Allah Ta'ala hantar untuk kamu, dan kamu dilantik menjadi Rasul. Jibril tak buat macam tu. Jibril datang, dia peluk Nabi sampai Nabi rasa penat. Lepas tu dia lepas. Dia kata, iqra', baca. Nabi kata, ma'ana biqari', aku tak boleh baca. Dia dah peluk lagi sekali. Sampai Nabi penat, dia lepas. Para ulama ada macam-macam pendapat kenapa dia peluk tu. Pertama, mereka kata kerana nak bagi Nabi sedar yang ini bukan mimpi, ini reality. Dia rasa betul pelukan tu. Ada yang kata kerana dia nak bagi Nabi fokus. Sebab kadang-kadang bila nak sampai satu benda, ada orang dia tak fokus. Mata tengok kat kita tapi dia duk bayang benda lain. So Jibril peluk dulu. Nak bagi fokus. Kan? Ada juga yang kata Jibril nak tunjuk yang dia sayang kat Nabi. Seperti seorang guru yang bila anak murid tidak mampu membaca, dia peluk anak murid tu nak menunjukkan you can do it. You can do it. Jadi macam-macam tafsiran. Tapi ini juga merupakan kaedah pendidikan. Bila mungkin anak murid kita berat mulut nak membaca, dan kita peluk. Peluk, kita kemas sikit. Supaya kita tahu, kita bagi tahu kat dia, aku sayang kat hang. Hang boleh buat. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Lepas tu Jibril bagi 5 ayat daripada surah Alaq. Jibril pun beredar. Nabi pun terkejut. Apa ni? Bawa pergi jumpa Khadijah. Nabi takut. Nabi cerita kat Khadijah apa yang berlaku. Nabi minta selimut lah. Khadijah pun selimut. Nabi cerita kat Khadijah apa yang berlaku. Khadijah pun pujuk Nabi. Kan? Khadijah pujuk Nabi ni bagus lah. Cara Khadijah pujuk tu memang betul. Nabi ni akhlak betul baik lah. Khadijah kata, kalla. Wallahi la yukhzika Allahu abada. Wa innaka latasilur rahim. Wa tahmilul kal. Wa taksibul ma'dum. Wa taqrid dhaif. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Khadijah masih dipujuk Nabi bila Nabi kata, aku takut. Aku takut ke atas diri aku ni sebab aku jumpa benda yang pelik. Dan Nabi tak tahu apa dia yang datang tu. Khadijah kata tidak. Demi Allah, Allah sekali-kali tidak akan mensia-siakan ataupun mengkhianati kamu. Allah sekali-kali tidak akan tinggalkan kamu begitu saja tanpa bantuan. Kerana engkau merupakan seorang yang sentiasa menghubungkan silaturahim. Kerana engkau sentiasa menanggung bebanan bantu orang susah. Engkau sentiasa tolong orang miskin. Engkau sentiasa muliakan tetamu. Engkau sentiasa tolong dalam perkara kebenaran. Khadijah sebut satu-satu akhlak Nabi. Saya ingat tuan-tuan dan puan. Kalaulah isteri kita boleh jawab macam ni kat kita secara ikhlas, nikmatlah. Orang tanya pada Aisyah, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Macam mana akhlak Nabi? Ni tadi Khadijah. Orang pernah tanya Aisyah, macam mana akhlak Nabi kat rumah? Nabi kata, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Kita ni, bayangkan. Kalaulah kata, orang tanya, macam mana ustaz kat rumah? Boleh cerita sikit akhlak dia? Kalau isteri kata, bolehlah. Itu pun 1000 rahmat. Sebab kita tahu ada benda kelemahan kita Allah Ta'ala sembunyikan. Kan? Tapi isteri Nabi SAW, bila orang tanya, dia bagi tahu akhlak Quran. Bila Khadijah puji Nabi, Khadijah puji dengan satu-satu benda yang Nabi buat, kebaikan. Dan ini bukan disebut semata-mata
untuk kita orang Arab dia panggil mujamalah. Mujamalah ni contohnya bukan semata-mata untuk mengampu, memang betul-betul punya pujian ni. Sebab dia puji tu dalam keadaan Nabi baru balik daripada Gua Hira. Nabi duduk di sana beberapa malam. Kalau waktu nak puji, kalau kita katalah itu saja puji nak mengampu lah tu. No. Dalam keadaan Nabi tak ada kat rumah, balik bawa penyakit. Patutnya seorang isteri yang betul-betul tak ikhlas lah kalau kata dia betul-betul bukan akhlak yang baik. Itulah pasal aku dah cakap lah, jangan duduk. Jangan pergi gua. Itu kalau isteri biasa-biasa lah. Duduk, tak ada apa penyakit, pergi cari gua, lepas tu balik bawa penyakit. Itu isteri yang tidak seperti Khadijah. Khadijah merupakan orang yang hebat. Dia bawa Nabi pergi jumpa dengan Waraqah dan akhirnya Waraqah bagi tahu dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia akan menjadi nabi. Yang turun dekat dia tu adalah malaikat yang Allah Taala pernah hantar dekat Musa. Waraqah sebut dah dekat Nabi. Waraqah kata, "Ya laitani fiha jazaa. Laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk." Dia kata, alangkah baiknya kalau aku masih muda pada waktu ni, kata Waraqah. Waraqah masa tu dah tua, mata dia pun dah tak nampak. Dia kata, Waraqah ni siapa? Waraqah ni orang yang mengikut ajaran Nabi Isa. Dia orang Arab, tapi dia tengok orang Quraisy macam tak bagus, duk sembah berhala, duk makan bangkai, dia rasa tak setuju. Maka dia pun tak ikut. Dia pergi cari agama yang benar, dia dapat agama Nabi Isa. Maka dia bacalah kitab Nabi Isa, Taurat dan Injil. Dia baca. Dia tahu kisah Nabi ni. Dan dia tahu Nabi akhir zaman akan keluar. Sebab di dalam kitab Injil memang diceritakan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kita jangan terkejut. Kenapa dekat zaman Nabi ada orang Yahudi dekat Madinah? Dekat-dekat dengan Madinah tu ada Yahudi. Kita pelik kan? Tak usah pelik. Sebab dalam Taurat dan dalam Injil memang diceritakan tempat Nabi akhir zaman akan muncul. Sebab tu orang Yahudi tunggu dekat Yahudi pada dekat Madinah pada masa tu. Cuma dia orang tak boleh terima Nabi ni sebab apa? Sebab Nabi Muhammad bukan daripada golongan Yahudi, egonya besar. Okey. Jadi Waraqah kata, alangkah baiknya kalau aku masih muda. Alangkah baiknya kalau aku masih hidup ketika mana kau keluar, halau kau keluar daripada negeri. Nabi terkejut lah. Sebab apa Nabi terkejut? Masa tu saham Nabi tengah tinggi, reputasi tengah betul-betul meningkat. Nabi digelar Al-Amin, orang duk simpan dia punya barang-barang, harta-harta kat Nabi ni. Percaya. Orang tak simpan harta dekat Abu Jahal takut hilang. Orang simpan dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab orang tahu Nabi Muhammad ni amanah, cakap betul, tak tipu, tak khianat. Maka Nabi tanya pada Waraqah, awa mukhrijiyahum? Dia orang akan halau kau keluar? Waraqah kata, na'am. Ya. Dia orang akan halau kau keluar. So bila bermulanya dakwah, lepas tu Waraqah pun meninggal lah. Waraqah meninggal sebelum sempat Nabi SAW diseksa, sebelum sempat Nabi ni ditindas, Waraqah pun meninggal dunia. Dikatakan Waraqah pernah nampak lah Bilal kena seksa. Tapi Waraqah ni dah tua, dia pun dah tak lama dia meninggal. Apa yang disebutkan oleh Waraqah, apa yang dijangka oleh Waraqah betul-betul berlaku. Yang mana sebelum daripada Nabi pergi ke Taif ni, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum Nabi pergi ke Taif, Allah Ta'ala uji Nabi. Abu Talib yang menjadi pemimpin Quraisy, yang sayang dekat Nabi, yang mana dia memberikan ruang dakwah kepada Nabi untuk berdakwah di Mekah, Allah Ta'ala ambil Abu Talib. Allah Ta'ala matikan Abu Talib. Bila Abu Talib meninggal dunia, Nabi sedih. Pertama sebab apa saudara dia yang banyak berjasa pada dakwah. Sebab Abu Talib membenarkan dakwah berlaku di Mekah. Dan Abu Talib memberikan perlindungan kepada Nabi dan orang tak berani sentuh Nabi. Sebab hormat dekat Abu Talib. Abu Talib ni abang besar lah dekat politik Mekah pada masa tu. Dan Allah matikan Abu Talib dalam keadaan tidak beriman. Dalam hadis yang sahih, Nabi pernah sebut satu perkataan kepada Abu Talib, satu ayat pada Abu Talib, minta beriman. Dia kata, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka indallah. Wahai ayah saudaraku, kau sebutlah la ilaha illallah, satu kalimah yang aku boleh gunakan untuk berhujah untuk kamu di hadapan Allah. Abu Talib kata tak mau. Abu Jahal ada sebelah tu. Dia kata, jangan. Kau kena konsisten dengan amalan nenek moyang. So, kali dia tak mau masuk Islam.
Maka Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Menyedihkan Nabi, Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Dan hikmah Allah Ta'ala matikan Abu Talib. Hikmah Allah Ta'ala matikan Abu Talib sebelum Islam menang. Mungkin ada orang kata, kenapa Abu Talib mati dulu? Kalau dia tunggu kejap sampai Islam tersebar kan bagus. Kan? Saya ingat lagi dulu masa saya buat PhD. Tahun-tahun terakhir lah saya nak balik dalam masa tu. Masa bulan puasa, saya ingat lagi. Ada seorang syekh saya. Nama dia Syekh Ahmad Naufal, seorang pakar tafsir. Ada satu malam tu dia buat tazkirah lepas tarawih. Kat Jordan pun ada juga tazkirah. Tazkirah lepas tarawih tu. Masa tu Israel tengah serang Gaza. Israel tengah serang Gaza. Jadi pada masa tu semangatlah kat Jordan sebab Jordan bukan jauh daripada Israel. Jordan dengan Palestin dekat, 68 km je. 68 km sampailah ke Quds, Baitul Maqdis daripada Amman. Jadi orang Jordan duk semangat ni, duk nak tahu cerita pasal Gaza. Syekh ni dia orang Palestin yang telah menjadi warga negara Jordan. Dia sebut, dia kata, hari ni dia kata Gaza kena bom. Hari ni Gaza kena tembak. Hari ni Gaza kena serang dengan orang Yahudi, dengan Israel, dia kata. Pemimpin Arab yang lain semua pakat diam. Pemimpin Arab yang lain semua pakat diam, semua pakat tidur. Tidak dikejutkan oleh bunyi bom Israel. Kalau tanya saya, dia katalah, kalau tanya saya kata bagus. Oh, saya terkejut. Bagus pula. Patutnya kena marah lah. Sebab apa? Sebab pemimpin Arab pakat diam. Dia kata kalau tanya saya kata bagus. Sebab apa? Dia kata, sebab hari ni orang Palestin berjuang sendirian. Dia kata, pemimpin Arab tak tolong. Ahli politik Arab tak tolong. Kalau ditakdirkan oleh Allah satu hari nanti kemenangan itu sampai dalam keadaan mereka berjuang sendirian, kita yakin mereka akan menang. Kerana itu janji Nabi. Di akhir zaman orang Yahudi akan tewas di tangan kita. Dia kata kalau satu masa nanti diberikan oleh Allah kemenangan kepada orang Palestin, mereka tidak ada tempat lain untuk memuji melainkan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah yang memberikan kemenangan itu kepada mereka, bukannya pemimpin Arab. Saya dengar tu, rasa macam menusuk betul. Kerana Allah yang memberikan kemenangan. Kalau Allah tak beri kemenangan, banyak mana orang bantu pun tetap takkan menang. Begitulah mungkin hikmah Allah Ta'ala matikan Abu Talib sebelum daripada kemenangan Islam, supaya orang-orang bukan Islam tidak boleh untuk mengungkit bahawasanya Islam ini menang bukan disebabkan bantuan daripada Allah, tetapi disebabkan bantuan oleh orang kafir yang bernama Abu Talib. Maka Allah matikan Abu Talib dalam keadaan Islam ditindas. Bila Abu Talib meninggal, Khadijah pun meninggal. Maka Nabi rasa pada masa tu hilang dua sayap yang membantu dakwah dia di Mekah. Maka tak ada tempat lain dah. Yang berada di Mekah pada masa tu, yang masuk Islam, hamba, bekas hamba, orang miskin. Tu yang betul-betul lah kita kata, yang betul-betul ikut Nabi. Golongan bangsawan, golongan ahli politik, kebanyakannya tidak mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi duduk dekat Mekah tu, lama Nabi duduk. Nabi tak nampak jalan. Maka Nabi mulakan langkah. Nabi tengok mana negara, mana tempat, mana negeri yang boleh menerima Nabi supaya boleh disuburkan Islam di sana. Nabi duk buat perkiraan. Nabi nampak Taif. Para ulama semasa, antara yang menulis kitab-kitab sirah yang semasa ni, dia orang carilah apa hikmah Nabi pilih Taif ni. Kerana ada beberapa pertimbangan lah. Yang pertamanya dari sudut geografi. Geografi ni sebab Taif tu memang subur. Siapa pergi Taif dia mesti singgah kedai buah. Haji Nazri tahu kan? Buah macam-macam jenis buah. Kan? Macam-macam buah strawberry pun ada. Sayur-sayur pun banyak, buah rumman, delima pun ada, macam-macam. Sebab dia subur. Anggur pun banyak. Memang tempat yang subur. Jadi kalau dibuat negara Islam di sana, dari sudut ekonomi, dari sudut makanan orang, makanan rakyat, insya-Allah akan terselamatlah, akan selamat. Kemudian dari sudut lokasi,
Lokasi disebabkan ekonomi. Pertamalah saya sebut tadi. Yang keduanya disebabkan lokasi keselamatan. Kerana Taif ni agak sedikit tinggi, di bukit tinggi. Jadi nak serang tu macam susah sikit lah. So Nabi pilih Taif. Bila Nabi pilih Taif, Nabi jumpalah dengan pemimpin dia, ajak masuk Islam. Kan? Nabi ketuk pintu orang Taif, ajak terima Islam. Nabi kata falam yujibni ila ma urid. Pemimpin Taif dia tak terima apa yang aku nak. Falam yujibni ila ma arad. Dia tak terima apa yang aku nak. Bahkan ulama-ulama sirah mengatakan dia menolak tawaran Nabi itu dengan seburuk-buruk penolakan. Bukan hanya sekadar tak terima, tetapi dia mengarahkan orang untuk baling batu dekat Nabi. Baling batu. Subhanallah. Sehingga kan kaki Nabi berdarah. Kan, Nabi jatuh dalam kebun Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Dalam satu doa yang masyhur, walaupun sanad dia dhaif, riwayat Al-Imam Tabarani. Al-Imam Tabarani meriwayatkan satu kisah doa Nabi SAW di Taif. Bila Nabi jatuh tu. Tapi tak apa, hadis dhaif ni dalam sirah selagi mana tak ada kaitan dengan hukum hakam, tak ada kaitan dengan akidah, kita boleh terima. Sebab dia fadail. Dalam sirah, dalam melengkapkan cerita-cerita yang tidak ada kaitan dengan akidah dan hukum hakam, hadis dhaif diterima kalau dia dhaif ringan lah. Maka Nabi SAW berdoa pada Allah. Tengok doa Nabi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi. Ila man takiluni? Ila ba'idin yatajahamuni? Au ila aduwin malaktahu amri. Doa ni panjang lagi. Tapi saya nak ambil kat sini lah. Kata Nabi, Allahumma, ya Allah, ilaika ashku dha'fa quwwati. Kepadamu aku mengadu lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati. Begitu sedikitnya teknik aku dalam berdakwah. Wa hawani 'alan nas. Alangkah hinanya aku pada pandangan manusia. Sebab tu tuan-tuan, dalam dunia ni, kalau orang hina kita atas satu kebenaran yang kita bawa, jangan sedih. Kerana Nabi juga dipandang hina oleh majoriti masyarakat Arab pada masa itu. Ya Arhamar Rahimin. Wahai Tuhan yang paling penyayang di kalangan yang penyayang. Anta Rabbul Mustad'afina wa anta Rabbi. Engkau Tuhan manusia yang ditindas. Engkaulah Tuhanku. Ila man takiluni. Kemana kau nak bawa diriku? Kemana kau nak serahkan urusanku? Kemana kau nak serahkan diri aku dan dakwah aku? So nampak macam Nabi dalam ayat ni, dalam doa ni, Nabi merasakan macam, Ya Allah, Engkau lantik aku jadi Nabi. Engkau berikan aku Al-Quran. Engkau berikan aku wahyu. Engkau berikan aku ajaran. Engkau suruh aku berdakwah. Maka aku telah berdakwah. Aku telah ajak orang-orang Mekah. Tapi kebanyakan mereka tak terima. Aku pergi ke Taif. Kebanyakan mereka tidak terima dan baling batu pada aku. Ila man takiluni. Wahai Tuhan, kau nak serahkan aku pada siapa sebenarnya ni? Ila ba'idin yatajahamuni. Kau nak serahkan pada aku pada orang jauh yang tidak begitu mesra dengan aku. Kau nak serahkan aku dengan orang jauh yang tak mesra pun dengan aku. Yang dingin dengan aku. Ataupun kau nak serahkan aku pada musuh yang kau jadikan aku berada di bawah kekuasaannya, iaitu orang Mekah. Aku duduk bawah kuasa mereka. Mereka orang politik yang menguasai aku. Nabi doa tuan-tuan. Doa Nabi ni bagi saya lah doa seorang yang betul-betul tak nampak jalan dalam dakwah. Tapi Nabi kata, illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Wahai Tuhan, tetapi selagi mana kau tak murka pada aku tak peduli. Aku berlindung dengan cahaya. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu daripada engkau menurunkan kemurkaanmu padaku dan engkau menjatuhkan kemarahanmu ke atas jasadku. Jadi Nabi pun bersemangat balik. Nabi merayu sekejap, merintih sekejap. Tapi jiwa pendakwah ni dia bangun balik. Bila dia bangun,
dia balik. Keluar daripada Taif. Kata Nabi, fantalaqtu. Bila Nabi ditolak, bila Nabi dihalau, bila Nabi dibaling dengan batu, Nabi kata fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Aku pun beredar daripada Taif dalam keadaan aku sugul, aku serabut, aku susah hati. Sebab apa susah hati? Susah hati. Nak bawa ke mana dakwah ni? Tak nampak jalan. Falam astafiq illa biqarni illa wa ana biqarni sa'ali. Aku tak perasan ke mana langkahku membawa diriku. Aku tak perasan ke mana aku melangkah sehinggalah aku sampai dekat satu tempat yang bernama Qarnus Sa'alib. Para ulama seperti Ibnu Hajar menyatakan Qarnus Sa'alib ni merupakan miqat untuk orang-orang yang datang daripada daerah Taif sana, daripada Najat, daripada kawasan sana belah-belah timur sana. Mereka akan melalui kawasan Qarnus Sa'alib dan dikatakan namanya telah ditukar menjadi Qarnul Manazil. Bila Nabi sampai dekat Qarnul Manazil, baru Nabi sedar, aku dah sampai sini dah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW begitu sedih. Bukan kerana sedih disebabkan dia kena baling batu saja, tapi kerana dia tak nampak jalan. Persoalan yang saya nak tanya pada kita semua. Tadi saya cerita sekejap berkenaan dengan Uhud. 70 orang sahabat syahid. Tapi dekat Taif, ada tak siapa-siapa yang mati? Tak ada. Tak ada. Nabi cedera. Nabi pergi dengan Zaid. Zaid juga cedera. Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Tak ada siapa yang mati. Cuba relate balik dengan soalan Aisyah. Aisyah kata, antara hari yang kau temui ya Rasulullah, manakah hari yang lebih dahsyat penderitaannya berbanding hari Uhud? Kita tahu hari Uhud adalah hari yang begitu berat. Hari 70 orang sahabat meninggal, syahid. Bapa saudara Nabi syahid. Hari itu Nabi luka, betul. Hari Taif juga Nabi luka. Tapi hari di Uhud 70 orang syahid. Tapi Nabi kata hari Taif adalah hari yang paling berat. Kenapa? Itu persoalan yang kita kena tanya. Di antara hikmahnya tuan-tuan dan puan-puan, walaupun hari di mana hari Uhud tu ada sahabat yang gugur syahid, tetapi Nabi mempunyai negara untuk membina semula kekuatan orang Islam. Nabi, betul, dekat Uhud ada 70 orang sahabat. Bukan Nabi tak sedih, Nabi sedih. Nabi sedih pak saudara dia Hamzah gugur. Nabi sedih Mus'ab gugur. Nabi sedih bila tengok Hanzalah gugur. Tetapi setidak-tidaknya Madinah telah ada untuk membina semula kekuatan. Kerana pejuang Islam, apabila ada yang gugur syahid, akan ada generasi baru akan datang untuk menggantikan mereka. Ini sunnatullah. Tapi sewaktu di Taif, ketika mana Nabi ditolak oleh orang Taif, sebagai pendakwah, dia memikirkan tentang masa depan dakwah. Betul, sedih kalau ada sahabat yang meninggal dunia. Tetapi yang meninggal dunia yang syahid, mereka syurga. Syurga bagi mereka. Tapi untuk kes di Taif, tak ada siapa yang meninggal. Kenapa Nabi sedih? Kerana sebagai seorang pendakwah, yang paling penting ialah bagaimana nak memastikan dakwah itu terus subur dan boleh berjalan. Maka Nabi tak nampak jalan di Mekah. Nabi susah hati, Nabi serabut. Mana aku nak bawa ni? Aku nak bawa ke mana? Orang Mekah tak terima, orang Taif tak terima. Sebab tu Nabi kata macam, ni berat ni. Waktu ni aku tak boleh fikir mana. Waktu di Uhud, 70 orang syahid, kita selesaikan. Kita balik bina kekuatan yang baru. Maka dalam perang Khandaq, Nabi menang. Dalam perjanjian Hudaibiyah, lepas pada tu, Nabi boleh buka kota Mekah. Walaupun ada yang meninggal dunia, sedih, tetapi tidak seberat apabila dakwah itu disekat.
Kerana jiwa pendakwah adalah nak menyampaikan ilmu dan dakwah, nak menyampaikan seruan Allah dan Rasulnya. Maka sebab itu kalau pendakwah, kalau hilang rakan, sedih. Tetapi tidak lebih sedih melainkan apabila dakwahnya disekat dan dihalang. Itu satu benda yang paling berat dan paling pedih bagi seorang pendakwah. Itulah yang dirasai, yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Nabi kata, aku tak sedar ke mana langkahku membawa diriku sehingga aku sampai dekat Qarnul Tha'alib. Bila aku sampai kat situ, fa idza ana bi sahabatin qad adallatni. Aku perasan, dia kata, farafa'tu basari. Nabi kata, aku mengangkat pandanganku, aku tengok ke langit. Fa idza ana bi sahabatin qad adallatni. Tiba-tiba aku tengok ada awan yang duk payung aku. Ada awan duk halang aku daripada terkena cahaya matahari. Fa nazartu fiha. Aku melihat dalam awan tu. Fa idza huwa Jibril. Dan aku tengok ada Jibril dalam awan tu. Macam mana Jibril ada dalam awan, Ustaz? Jibril kan lagi besar. Wallahu a'lam, benda gaib. Wallahu a'lam. Kita orang beriman, Nabi kata macam tu, hadis sahih, kita terimalah macam tu. Tak payah duk fikir panjang lah, kan? Tak payah duk fikir panjang. Walaupun adalah perbahasan ulama, tapi kita kata wallahu a'lam tu lebih baik. Sebab ulama ada bahas lah, Jibril jadi manusia tu macam mana Jibril kan besar 600 sayap. Kan besar Jibril ni. Jibril ni kalau dia muncul, tutup ufuk ni. Besar. Macam mana Jibril boleh duduk jadi orang pula? Jadi orang kecil. Datang saiz macam Nabi. Duduk depan Nabi, tanya iman, Islam, ihsan. Macam mana Jibril ni? Sebahagian ulama kata, Jibril mengecutkan badan dia, kecut macam kapas kan. Kecut, masuk dalam badan orang. Ada kata tak, Jibril tinggalkan jasad dia, masuk dalam jasad orang. Wallahu a'lam, itu hanya perbahasan. Nazariyatun bahtah. Satu teori yang semata-mata teori. Kita pun tak tahu macam mana. Nanti bila sampai hari kiamat, insya-Allah kita tanya Jibril, macam mana kau jadi manusia? Itu tak apa, kita nak tanya. Itu pun kalau sempat nak tanya lah, kita dah sibuk dah masa tu kan. Mungkin pun kita pernah seronok dalam syurga, tak teringat nak tanya. Tapi nak katanya, tapi nak katanya, benda gaib. Maka Nabi kata dalam tu ada Jibril. Jibril bagi salam. Jibril panggil Nabi, ya Muhammad. Jibril bagi salam. Inna rabbaka qad sami'a qaumika laka wa ma raddu alaik. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah mendengar setiap kata-kata kaummu terhadapmu. Dan Allah mengetahui, Allah juga mendengar apa saja penolakan kaum kamu terhadapmu. Sebab itu tuan-tuan, apa yang diturunkan oleh Allah dalam suratul Isra, ayat yang menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Subhanallazi asra bi'abdihi, kan? Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya, itu Nabi Muhammad, pada waktu malam. Asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati kelilingnya, supaya kami boleh tunjuk kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Mungkin ada di kalangan kita yang mungkin kata, kenapa penutup ayat ni mendengar dan melihat? Sebab ayat yang pertama, yang mula-mula tu, di mukadimah dia tu cerita pasal kuasa. Cerita pasal Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi-Nya dalam perjalanan yang jauh, tapi perjalanan tu jauh tapi dalam masa yang singkat. Patutnya ayat ni turun, ayat ni tutup dengan kebesaran lah. Azizun Hakim ke? Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana ke? Kan? Tapi Allah Ta'ala tutup ayat ni dengan Sami'un Basir. Allah Ta'ala Maha mendengar dan Allah Ta'ala Maha melihat. Kerana peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa yang berlaku setelah daripada Nabi pergi ke Taif. Setelah daripada Nabi kena seksa, setelah daripada Abu Talib meninggal, setelah daripada Khadijah meninggal. Semua peristiwa ini menjadikan Allah menjemput Nabi SAW pergi ke langit, ke Sidratul Muntaha. Kenapa? Ulama sirah mengatakan, Isra dan Mi'raj, selain daripada pensyariatan salat, ia merupakan tasliyah untuk Nabi, hiburan
untuk melegakan jiwa Nabi setelah diuji dengan pelbagai ujian yang berat. Antaranya Taif lah. Antaranya Abu Talib meninggal. Antaranya Khadijah meninggal. Dahlah 2 orang meninggal. 2 sayap dalam dakwah yang penting meninggal. Hilang. Kena balik dengan batu kat Taif. Lepas tu kena pulau, kena seksa. Orang ni ada sahabat Nabi yang kena bunuh. Ada yang kena seksa balik, dipaksa baring atas besi yang panas. Semua ini menjadikan Nabi rasa macam berat. Allah Ta'ala tutup ayat ni dengan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sebab Allah nak memberikan isyarat. Ya Muhammad, kalau semua pintu di dunia ini tutup untuk kamu, pintu langit sentiasa terbuka untuk menerima kamu. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, Allah dengar rintihan kamu. Allah melihat setiap tindakan manusia yang menolak kamu. Sebab tu Jibril kata ni. Jibril kata Allah Ta'ala dengar apa yang kamu sebut pada kamu. Dia dengar. Allah Ta'ala tahu dan dengar setiap reaksi mereka dalam menolak dakwah kamu. Maka Allah menghantar malaikat yang jaga bukit untuk kamu berikan apa saja arahan kepada dia. Bagi arahan apa dia akan buat. Malaikat jaga bukit pun panggil Nabi dan bagi salam kat Nabi. Dia kata, ya Muhammad, Allah hantar. Allah dengar apa yang kaum kau sebut. Allah Ta'ala dengar apa yang mereka tolak kamu. Allah Ta'ala dengar semua. Allah Ta'ala hantar aku kepada kamu. Lita'murani bi amri. Supaya kamu boleh bagi apa saja arahan padaku. In syit utbiq alaihim al-akhshabain. Kalau kau nak, ya Muhammad, ya Rasulullah, kalau kau nak, aku boleh angkat bukit yang berada di Mekah tu. 2 bukit yang menutup kota Mekah tu kau akan angkat. Aku hempap atas mereka. Nabi kata apa? Bal arju ay yakhruja min aslabihim ay yushriku bihi syai'a. Jangan buat begitu. Kerana aku mengharapkan akan keluar daripada keturunan mereka manusia yang menyembah Allah semata-mata dan tidak melakukan syirik padanya. So di antara ibrah yang kita boleh ambil, yang pertama, pendakwah sentiasa memikirkan tentang dakwahnya sehingga menjadi serabut hidupnya kerana memikirkan tentang dakwahnya. Yang kedua, bagaimana kentalnya seorang pendakwah di dalam membawa dakwahnya. Akhirnya orang yang dibaling batu itulah membawa kekuatan di dalam perang Hunain dan perang Taif, membebaskan kota Taif. Menjadi Islam semua orang Taif. Dan hari ini kalau kita pergi, orang Taif 100% Muslim. Dan yang ketiga, bagaimana pengharapan seorang pendakwah kepada Tuhannya, walaupun dia tetap rasa Allah Azza wa Jal tetap sayang pada diri dia. Dan dalam dakwah ini, tuan-tuan dan puan-puan, bukan kita kira berapa ramai orang yang ikut kita, tetapi kita buat kerana ia adalah tanggungjawab kita. Biarkan tidak ada orang mengikut kita, biarkan berapa ramai orang yang membenci kita, tetapi selagi mana kita mengetahui dan kita rasa agama yang kita bawa, dakwah kita bawa adalah dakwah yang benar, kita teruskan. Tapi jangan lupalah muhasabah diri. Kadang-kadang rasa syok sendiri pun ada juga kan. Rasa syok sendiri, rasa macam betul tapi duk maki orang aja kerjanya kan. Orang duk tegur, tak, aku pendakwah, suka hati akulah memang pendakwah macam tu. Tak, kena muhasabah juga. Dan yang keempat, tuan-tuan, yang keempat, ya, syafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Bagaimana sifat kesiannya Nabi, sayangnya Nabi kepada umatnya yang mana mereka tak faham. Maka Nabi mengharapkan supaya mereka itu tetap diberikan dakwah dan mereka akan berubah. Dan akhirnya benar-benar mereka berubah. Kita, orang baling batu kat kita, tiba-tiba malaikat kata nak baling gunung kat dia. Ush, bagus. 2 je, kalau boleh 4 lah. Malaikat ambil bukit-bukit lain. Sebab nak memuaskan jiwa kita yang sedang marah tu. Jadi saya rasa ini merupakan ibrah yang kita boleh ambil dalam kehidupan kita. Meneruskan kehidupan sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang Muslim, menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya cukuplah sekadar itu untuk hari ini. Wallahu'alam. Wallahu'alam bissawab. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan kathira. Masya-Allah, tabarakallah. Saya begitu kagum dengan apa yang telah Fadil Doktor sampaikan sebentar tadi, dan semoga saya dah jadi, orang kata, dah semakin bersemangat untuk meneruskan program-program seperti ini dengan adanya cerita
ataupun sirah. Itulah dia. Bila kita mendengar sirah Nabi ni doktor ya, tak cukup rasanya sejam untuk kita mendengar. Sejam tu rasa macam 5 minit, 10 minit saja. dia punya lagi-lagi dengan penyampaian seperti Al-Fadhil doktor ni, Allahu Akbar. Tahniah diucapkan kepada doktor dengan apa yang telah pun dikurniakan kepada doktor. Saya harap kita semua dapat meneruskan dakwah kepada muslimin muslimat di seluruh dunia, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Telekom. Terima kasih. Kalau ada apa-apa kekurangan, saya mohon maaf. Kalau terkasar bahasa, saya mohon maaf. Kekurangan sepanjang saya mengendalikan majlis ini, saya mohon maaf kepada doktor. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan agar kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, insya-Allah. Kita akan kembali lagi bersama dengan Dr. Rozaimi, insya-Allah. Terima kasih doktor. Okey, sama. Untuk majlis ilmu kita hari ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Subhanallah. Amin, amin. Terima kasih Ustaz. Sama. Untuk bersama dengan kami, insya-Allah kita jumpa lagi di lain waktu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.